Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala berkata Allamah Mufassir Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia wa fi sahihaini an Abi Hurairah fakana kasiran fakana sallallahu alaihi wasallam kasiran ma yatahaddasu bi ni'matillahi alaihi bi anna Allah ta'ala a'tahu jawami al-kalim wa zalika quwwatul ijazu fil alfazi ma'a bastin wa kasratin fi ma'ani. Dan Rasulullah sangat banyak kali menceritakan mengenai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada dia jawami'ul kalim, iaitu kekuatan nak memerengkaskan lafaz-lafaz dengan keadaan mudah dan banyak makna. Kita sebut dah di antara kelebihan Nabi, dan Nabi banyak kali duk sebut nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tidak salah kita kalau kita menceritakan mengenai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tidak jadi masalah. Tetapi kalaulah nikmat itu menyebabkan orang lain terasa hati, maka jangan sebut. Jangan tunjuk kepada orang. Kita makan sedak, kita pukul gambar, bubuh dalam Facebook. Sudah. Orang lah ni tak boleh nak makan, tiba-tiba kita tunjuk makanan pula. Makruh hukum dia. Kerana bukan alik sebab kita, sebab alik dia. Kerana nak menjaga hati saudara kita, takut-takut ada orang terasa hati dengan gambar hok kita upload sana. Manakala kalau kita yakin dengan perbuatan kita ataupun apa yang kita buat tu menyebabkan saudara se-Islam kita terasa hati, maka hak tu haram hukum dia, bukan makruh. Tetapi kalau kita tak tahu ada orang terasa hati kodok gambar ni, tak tahu, maka hukum dia makruh. Maka memberitahu nikmat tak apa, tak ada masalah atas dasar nak menyebut nikmat Allah Ta'ala kepada kita, bukan nak berbangga, bukan nak takabur, tapi nak zahirkan nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat Tuhan, beritahulah kepada orang. Royak kata kita ni, ya Allah ya Tuhan ku banyaknya lah nikmat. Jangan jadi seperti nikmat duduk makan semacam, tapi perbuatan seolah-olah Tuhan tak pernah beri nikmat kepada dia. Pakai pakaian buruk, hidup susah ya. Pitih pun ada tapi sipel, tak si tunjuk. Tak molek juga. Jadi Tuhan pula. Kita kena jaga dua-dua. Makhluk pun kena jaga,
Allah Ta'ala pun kena jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Tuhan kena jaga. Tuhan kata aku nikmatmu tak royak kau orang mu boleh nikmat aku bui. Senyap ya. Wak supo lapar nikmat lagu tu panggil lapar nikmat ni. Nikmat ada tapi wak lolok tak si tunjuk tak tahu takut orang mitok kau lagu mana ada juga orang. Maka Tuhan kata kalau boleh nikmat royaklah kau orang hari ni aku boleh nikmat banyak ya Allah ya Tuhan aku Tuhan wi kat aku nikmat banyak. Syukur aku tengok kalau mu beritahu nikmat yang aku beri kepadamu. Ni wak senyap. Boleh 2, 3, 4 ribu senyap misalnya. Tak royak ke orang misalnya. Tak ada royak seperti susah yang nampak gaya berlakon. Kepok kita ke pandai berlakon. Ada kepentingan berlakon tu. Maka boleh kita beritahu atas dasar. Pertama, nak memberitahu nikmat bukan atas dasar riak. Kedua, tengok. Kalau kita beritahu tu ada orang sakit hati kau tak sakit hati. Tu. Dan antara nikmat Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad kecek sikit tetapi makna dia sangat banyak. Kita tengok sekarang lah Sahih Bukhari saja ulama duk syarah saja ni penuh sepapan ni. Kalau dinding ni kitab dinding sebelah halaqah ni kitab penuh kitab tu baru syarah Bukhari baru. Tak kira syarah hadis lain lagi. Bukhari baru 7,000 hadis baru. 7,000 koleksi hadis Nabi. Hak tu pun sepapai dinding tu syarah. Bahu lama lagi syarah macam-macam tu kelebihan Nabi antara nikmat hak Tuhan beri. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu bi jawami'il kaulim wa nusirtu birru'bah wa baina ana na'im ra'aituni ataitu utitu bi mafatihi al khazainil ardi fa wudi'at fi yadayya. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku dibangkitkan dengan jawami'ul kalim. Perkataan aku ringkas tetapi makna dia banyak. Dan aku ditolong dengan perasaan gementar musuhku sebulan perjalanan. Nak pergi sebulan tu ketar dah musuh Tuhan. Dan ketika mana satu hari aku tengah tidur, aku tengok aku dalam mimpi tu katanya Nabi, aku diberi kunci-kunci khazanah bumi. Maka semua kunci-kunci khazanah bumi itu diletakkan di hadapan kedua tanganku. Berarti Nabi Muhammad nak khazanah ke apa dia? Nak harta ke apa dia? Jenis lagu mana boleh berlaku? Nak harta mah, nak perak, nak belian, nak minyak, nak gapo boleh berlaku kepada Nabi. Tetapi Nabi pilih kemiskinan. Nabi pilih hidup dengan miskin. Sekalipun hidup miskin Nabi, nak yang kata Nabi hidup kaya. Bila kata Nabi miskinnya? Sebab Nabi sedekah lagu ni, Nabi ada kereta pula. Nabi ada unta, Nabi ada kuda, Nabi ada gapo susah lagu mana. Tapi kehidupan Nabi ni susah. Soholah kehidupan Nabi ini kehidupan yang susah. Tak boleh makan. Patut mana soal kata hadis itu Nabi banyak harta. Kadang-kadang nampak macam banyak harta. Kadang-kadang nampak macam tak ada harta. Secara umum kehidupan Nabi itu Nabi memilih susah. Kita tak pilih susah tapi terpaksa susah. Dia panggil susah terpaksa. Kalau ikut nak bawa jet sebutir seorang. Helikopter nak beli, jet kongkok laju sekali, hok paling hok kongkok sekali. Bawa kita. Maka susah kita susah terpaksa. Tapi susah Nabi pilih dia. Dia nak kaya, boleh tahan nak kaya. Sebab tu tanya nak bagi harta, boleh tahan nak bagi harta. Sebab apa? Sebab dia memilih kesusahan. Manakala kita ini terpaksa susah, nak tugak kaya, tetapi Tuhan pilih susah, maka jadi tasawuf tiba-tiba. Tasawuf selalu, tasawuf tiba-tiba. Maka masalah Nabi bagi harta, Nabi sedekah harta yang sangat banyak. Kadang-kadang Nabi sedekah kepada orang unta 2 butir bukit. 2 butir bukit unta. Tak tahu banyak mana ekor. 2 butir bukit tu penuh untanya sedekah kepada seorang. Nabi kalau dia bersedekah,
sedekah dia seperti orang tak takut miskin. Lagu mana sedekah orang tak takut miskin? Nyawi habis. Kita ke sedekah takut miskin. Kita cekera padahlah takut miskin. Kita nama ke sedekah tak pasal. Sedekah-sedekah siapa jadi miskin. Tak, Nabi sedekah nyawi tak apa orang tak takut miskin. Nyawi harta, kadang-kadang seguni nyawi harta. Harta siapa? Ingat, Nabi ni pegang harta zakat. Nabi pegang Baitul Mal. Semua harta-harta milik orang Islam, harta wakaf, harta gapo Nabi juga pegang. Kadang-kadang harta rampasan perang, Nabi tak ambil ke dia langsung. Perang-perang dengan orang kafir boleh harta guning-guning pun Nabi pakat bagi belaka tak ambil ke dia. Kadang-kadang Nabi ambil sikit, kadang-kadang Nabi beri belaka terpulai kepada dia. Dan Nabi beri tak ada mikir gapo-gapo. Tu Nabi diberi semua kunci-kunci. Benda ni ada kunci kau tak benda? Dah Nabi kata aku diletakkan bagiku kunci-kunci khazanah. Oh, dia dalam anak kunci rupanya, dalam mari kau dalam gapo? Kiasa dah. Maksud dia kiasa. Bukan benda tu ada anak kunci. Nak buka bak mah, ambil anak kunci dia buka tak di langit bumi tu gak pula king, tobik mah gelag-gelag. Dak bukan maksud lagu tu. Kiasa nak kata Nabi nak boleh buka dia sebab kunci duk tangan dia belaka. Kuk rahsia duduk tangan dia belaka. Kalau nak boleh mah lagu mana kuk rahsia dia Nabi tahu. Kalau nak boleh perak gapo dia rahsia dia Nabi tahu. Kita ni Tuhan tak wis buti pun anak kunci, takut kita pulah. Kalau we anak kunci ya. Kuk rahsia untuk menjadikan benda tu jadi mah. Sudah tak ada apa. Tiap-tiap hari kita pulah jadi mah. Bersikap jadi mah, berugigi jadi mah, habis jadi mah belaka. Pok kita ke gila kemah. Ada seko pula. Ada seorang raja. Zaman dululah cerita rakyat dipanggil. Cerita dongeng lah kita kata. Fairy tale. Cerita zaman-zaman dulu ada seorang nama King Dedas. Tak tahu bukan dia dedas kecil kali. Raja ni dia suka kepada harta, tomok kepada harta. Akhir sekali dia jumpa dengan pari-pari, fairy. Jumpa dengan pari-pari, maka pari-pari tu kata, "Mu nak gapo dia?" Dia kata, "Aku nak kelebihan setiap benda aku setuh jadi mah belaka." Katanya peri-peri tu, "Jolo kau dah mu nak lagu ni?" "Ya." Ke benda ni mudarat padamu?" Tak mudarat, aku boleh jaga." Maka peri-peri tu pun kuasa kepada dia setuh benda jadi mah. Maka dia minat ke mah, habisnya setuh jadi mah. Ni mah. Ya setuh benda jadi mah. Akhir sekali muka duk setuh mah. Dago air nak minum air nasi. Acu nak minum air, pergi air pop jadi mah. Sudah. Nak makan nasi, pergi nasi pop jadi mah. Sudah dia lapar dah nasi sudah. Nak setuh mana? Setuh dengan bibir dia pop jadi mah. Jadi habis jadi mah setuh belaka. Akhir sekalinya lapar nasi dia. Sudahlah. Ambo ingat kata setuh jadi mah ni ada kelebihan, jadi rohok pula ambo. Setuh kau tu jadi mah. Setuh kau ni jadi mah. Sudah. Setuh buah-buah acu nak makan jadi mah. Hok paling sedih sekali anak dara dia mari nak jumpa dengan dia. Dia pun pergi pop jadi mah anak tino dia. Allah sedihlah dia. Kadang-kadang benda tu nampak nikmat tapi jadi kau menyusuh kita. Kadang-kadang kita tengok kereta Ferrari, Lamborghini tu nikmat, tapi cutera parking depan rumah. Nak tidur tak jenera. Tempat kita pula sari dadah pula. Sudah. Jadi kau rohok pula. Kalau tak ada kereta Ferrari, tidur jenera apa cerah. Pintu terbuka, tak ada masalah pitih. Engkau tak ada pitih juga. Lah ni sekat ada pitih, rumah kena kunci, kena ada jaga. Jadi rohok. Nak tidur pun tak jenera, takutnya kena dia orang, kena tipu dia orang. Jadi bukan nikmat. Maka Nabi nampak, Nabi ni akal dia paling bijak sekali. Dia nampak harta itu bukan nikmat. Kecuali kalau pandai uruh jadi nikmat. Kalau tak pandai uruh, nyanyolah kita. Bukan jadi nikmat, jadi kau menyusuh bala pada kita. Maka Nabi apabila diberi kunci-kunci khazanah bumi, Nabi kata tak apa, hamba tak si. Boleh Nabi nak, tapi Nabi tak si. Ni. Kita kalau tawassul tak apa dah. Kunci khazanah emas ko, kunci khazanah bukan emas pun tak apalah, biji besi pun tak apalah. Pulah tu tobik besi kok bumi berak. Tak payah melombong besi, tak payah.
Demo nak besi cuma mau 1 juta letak. Ha, perok tobik habis besi daripada bumi ni. Tiap-tiap hari kuasa nombor besi kita. Wa rawahu Abu Ya'la fi musnadih an Umar marfu'an utitu jawami al-kalim wa ikhtasartu li kalamu ikhtisaran kama taqaddama fi jumlatin min ahadisil waridati fi zalika. Arjiyatul aqlihi syarif sallallahu alaihi wasallam ala sairil uqul. Kuatnya ataupun pintarnya, hebatnya akal Nabi berbanding dengan akal-akal lain. Akal ini cara mikir. Dalam akal ni kalau akal tu bagi 10, 9 tu hak Nabi, 1 tu bagi kepada pokok kita. Orang hok bisa-bisa lah ni, hok bijak-bijak Albert Einstein ko. Orang hok bijak pakar matematik, pakar ilmu goni, pakar kimia, pakar gapo, akal dia berkongsi 1 akal saja. 9 akal lagi untuk Nabi. Nabi ni 9 akal. Kalau akal tu so bagi 10, 9 boleh ke Nabi, so pok kita duk pakar. Lah ni hodok mengaku bisa, hodok mengaku bijak tu baru so akal bagi ramai-ramai. Maka Nabi paling bisa akal dia. Maka katanya pengarang kata akal ini satu pemberian Tuhan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan Allah Ta'ala muliakan manusia dengan akal daripada jenis-jenis haiwan. Kita ni masuk dalam kategori haiwan. Ya. Haiwan apa dia masuk binatang? Bukan. Ni haiwan ni. Haiwan bahasa kita memanglah binatang. Haiwan ni bukan masuk binatang. Haiwan daripada kalimah hayah, benda hidup. Maknanya di antara banyak-banyak benda hidup, manusia jadi mulia kerana ada akal. Kambing hidup. Goni hidup, ada hayah, ada belaka. Tetapi sebaik-baik hayah, sebaik-baik benda hidup, hayawan adalah manusia. Kerana apa? Kerana ada akal. Kalau tak ada akal, maka jadilah dipanggil gila. Apa hukum orang gila? Hukum dia seperti binatang. Apa? Sebab tarah dia siapa? Benda hayah belaka, semua hidup belaka. Bah lagu mana? Maka hukum dia, perbuatan dia tidak berdosa, pahala dia pun tak ada. Tak ada orang buat kira bercara belaka sebab tak ada akal. Dia nak buat ibadat pun tak payah, Tuhan kata, sebab mu ni jatuh dah martabat, tak jadi manusia dah. Manusia mulia dengan akal. Bihi ya'riful aqilu hasanal asya' wa qabihaha. Dan dengan akal manusia, orang yang berakal itu tahu benda baik dan benda buruk. Kamalaha wa nuqsanaha, benda sempurna dan benda kurang. Wa bihi ya'lamu khairani wa syarraini. Dan dengan sebab akal lah manusia mengetahui kebaikan yang terbaik di antara dua yang baik, dan yang paling jahat di antara dua yang jahat. Guna akal? Ya, guna akal. Maka sebab itulah haram kita merosok ke akal. Dengan sebab kita ambil tuku kata atas pala. Apa haram? Ikut saya, pala saya nak kata, punuh akal. Apabila rosok akal, Tuhan marah. Kita kalau dia rosok akal, kita buat benda-benda yang melampaui batas. Jangan makan benda-benda yang merosok ke akal, menyebabkan akal kita jadi kaya, jadi pening, jadi mabuk. Tak boleh makan. Bapaknya saya tak kena orang. Saya makan saja, tak ganggu orang pun punuh akal saya. Siapa dia kata akal demo? Bila masa tu heavy gerai ke demo, akal ni ada tu heavy pindah milik. Akal demo, cok kau gapo dia? Dak Mana ada cok? Semua made in Allah Ta'ala belaka. Tuhan belaka. Tiba-tiba apabila kita lupa Tuhan, pemberian Tuhan kita rasa hak kita, maka kita buat khianat pemberian Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan buat khianat benda hak nipis-nipis, hak paling mulia daripada tubuh kita, iaitu akal. Maka kita rosakkan, sebab tu hukum dia berdosa haram. Jangan makan benda-benda yang punuh akal kita. Nah, kalau menambah ke akal tak apa. Makanlah benda-benda yang menambah ke akal, tak ada masalah. Jangan merosak ke akal. Laqad balagha Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min arjihatil aqli wa kamalihi ghayatal qaswa allati lam yablugha ahadun siwa wa zalika bi ni'matillahi ta'ala wa fadlihi alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
akal dia telah mencapai kepada tahap kesempurnaan yang sangat tinggi, yang manusia lain tidak boleh sampai kepada dia. Bisa tak bisa Nabi. Wazalika demikian itu, yakni Nabi dapat sebesar-besar nikmat. Kita kalau boleh akal tu nikmat besar dah. Nabi nikmat akal dah boleh. Akal yang paling istimewa. Itu merupakan kelebihan dan nikmat Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Dalil ayat Quran kata, qala Allah Ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Katanya ulama nun ni ulama khilaf. Ada kata nun maksud demi Lauh Mahfuz. Ada kata nun bermakna qalam. Ada kata nun bermakna Lauh Mahfuz. Sebab apa Lauh Mahfuz? Sebab lepas ni dia sebut qalam. Qalam ni tempat menulis takdir Tuhan. Nun ini adalah tempat dia tulis. Lauh Mahfuz lah. Ada kata nun ini maksud dia ikan nun. Cerita Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ada kata nun ni bermakna dakwah. Kerana lepas pada tu qalam penulisan. Maka banyaklah rahsia nun. Maka di dalam Al-Quran ni banyak huruf-huruf yang diberi sebut lagu tu. Nun, kaf, ha, ya, ain, sa, alif, lam, ra. Alif, lam, mim. Macam-macam. Allah Ta'ala sebut huruf-huruf lagu tu nak cabar akal manusia. Manusia kata pada demo panda, hamba winung sebuti. Demo bahas, apa dia nung. Maka ulama bahas nung lah. Titik nung lah, bapa nung berekong lah, bapa gini nyobahah belaka. Satu huruf saja macam-macam pendapat. Maka ulama dalam mentafsirkan nung banyak pendapat. Akhir sekali ulama kata tafsir dia yang sebenar adalah kita ni jahil. Bapa? Tuhan wisa urut pun tak faham belaka. Tanya hak ni pun tak erti, hak ni pendapat dia, hak ni pendapat dia. Semata-mata pendapat. Akhir sekali Tuhan nak ajar kita ni jahil sebenarnya. Tak ada ilmu. Nung sebutir pakai tengah belaka, tak faham apa. Maka dalam banyak-banyak tafsir, ulama sudah ke tafsir dia dengan sebut kita tak tahu. Allahu a'lamu bimuradih. Tuhan lebih tahu. Sebab apa? Nak ajar kita ni jahil. Tu benarnya. Tu kata. Urus putih tak mengaku pas sudah. Dok kata pandai, dok kata bejok, dok kata gapo. Wal qalami wa ma yasturun. Dan demi qalam. Yakni qalam yang menulis takdir. Wa ma yasturun. Dan apa yang ditulis oleh qalam. Yakni takdir-takdir Allah Ta'ala. Ma anta. Tengok Tuhan bersumpah. Demi nun. Demi qalam. Semua alat-alat untuk mendapat ilmu. Semua alat-alat yang menunjukkan keilmuan. Maka Tuhan bersumpah dengan alat-alat besar. Kalau kita kalau raja apa dia panggil? Kakah-kakah di raja ni, dia panggil apa dia? Alat-alat perkakah kehormatan di raja ni. Demi lagu tu, benda-benda besar lagu tu. Maka Tuhan kata, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya Muhammad, ma anta tidaklah kamu dengan sebab nikmat Tuhan kamu tidak bukan orang gila. Lepas tu, tak gila. Hamba tak gila. Jolo kau demo kadang-kadang kan mari gila demo. Tak ngaku gila dah. Kadang-kadang perangai kita ada juga gila yang mari gila molek-molek. Kadang-kadang orang alim pun ada gila-gila perangai dia gila-gila sikit-sikitnya ada juga. Maka Tuhan nak royak kata tu Nabi Muhammad tak ada jenis gila-gila lagu tu. Perangai gila-gila. Hak bukan gila pakai siapa. Gila pakai siapa. Bukan hak tu memang dah. Tapi majnun sini jenis gila. Kadang-kadang orang alim dah. Jenis gila juga. Kadang-kadang kecek gila-gila. Perangai gila-gila. Orang bisa dah nampak. Tapi ada gila dia. Perangai gila-gila dia panggil. Rata ada rata gila-gila. Tengok orang tu tidak tahu rata gila-gila. Maka Tuhan Nabi ke akal Nabi ni ada cacat. Bukan kata gila hak besar tu. Jenis gila pun tak ada. Gila kau tu, gila kau ni. Gila Tuhan tu ada lah. Tetapi tak siapa perikat gila. Kalau Nabi Muhammad, saya Tuhan pun saya bukan pukul saya gila dia panggil. Macam majnun tu yang saya kat orang jadi gila. Saya terlajuk tak boleh nak kawal. Nabi Muhammad ni kalau dia buat benda tu tak jadi siapa perikat gila dia panggil. Tu ke mana? Tidak ada cacat langsung dalam pentadbir akal Nabi
apabila Nabi buat satu tindakan semua sempurna. Bukan kata nampak buat kerja gila-gila, tak ada. Orang tak agak kerja Nabi. Kita ni tanya mari ngamuk gila-gila, yang ada gila-gila sikit. Bukan kata gila, maksud gila-gila, bahaya tak gila-gila ai anta fi a'lal mustawa kamalil alqi wa sumulil fikri. Kamu maksud dia, kamu bukan gila, yakni wahai Muhammad, kamu berada di satu peringkat akal yang sangat tinggi dan sangat sempurna. Hak tu. Semua tindakan Nabi sempurna. Tak boleh kita kata Nabi gila-gila, dia mari gila dia. Tak ada boleh kecek lagu tu. Tindakan dia, kita kadang-kadang nampak hebat tapi nampak gila sikit. Nampak ada gila panggil. Falaqad aqsama subhanahu wa ta'ala biqaulihi nun wa huwa madad ilahil fayyad. Ni syarah kok sufi lah. Maka telah bersumpah Allah Ta'ala dengan kalimah nun. Apa maksud nun? Nun itu adalah madad ilahil fayyad. Pemberian Tuhan dan limpah nikmat Allah Ta'ala. Nun dia panggil. Nun ni ada kata maksud dia setepak sipir benda. Maka Allah Ta'ala ni nikmat kepada Nabi Muhammad dengan satu pemberian yang sangat banyak. Wabil qalamil awal al-mustafi, dan demi qalam. Dalam kata awal qalami tu lah. Dan demi qalam yang pertama yang mendapat limpah Allah Ta'ala. Wa bima yusattiruhul musattiru fi mustawal a'la, dan apa yang ditulis oleh orang yang menulis pada peringkat yang tinggi-tinggi. Maka pujian bagi Nabi, ahli falsafah, orang sastra tidak boleh menggambar ke akal kebijakan Nabi. Dia kata Nabi ni betul-betul akal dia dapat limpah daripada Allah Ta'ala. Allazi sami'a Rasulullah sarifa aqlamihi. Nabi sendiri pernah mendengar kalam menulis. Ketika malam Isra' Mi'raj, Nabi dengar sendiri kalam dok menulis sengit. Wa ma yatasatturuhul aqlam al-mustamiddah minal qalamil awal, dan semua kalam-kalam yang menulis yang diambil daripada kalam awal. Kalam awal maknanya kalam hok menulis takdir. Maka semua keilmuan yang ditulis dengan kalam itu diambil, diceboknya, dikiyahnya dengan kalam awal, iaitu kalam di Lauh Mahfuz. Semua benda-benda lagu tu, benda-benda besar lagu tu, Allah Ta'ala bersumpah untuk menunjukkan kesempurnaan akal Nabi. Tu hebatnya Nabi. Sebab tu jangan rasa bisa akal kita tak tahu duduk mana. Akal kita majnun tak tahu. Gila tak tahu kita. Kita dok rasa kita ni betul. Orang nampak kita ni tak betul. Jadi kemarinnya hari apa? Hari Pahlawan. Jadi sempena Hari Pahlawan, iaitu orang-orang yang duk berjuang, duduk jaga negara kita. Kita lah ni orang kena jaga. Kita ucap terima kasih, kita sedekah Fatihah kepada orang-orang hok dulu-dulu hok duk berjuang, duduk jaga negara kita, duduk jaga tanah air kita, susah payah. Ada orang hok mati dengan sebab jaga negara. Ada orang cedera, ada orang macam-macam. Dia orang rela tinggal keluarga dia. Hok banyak lagi perjuangan semenjak daripada dulu lagi duk jaga tanah air. Nabi kata hubbul watan minal iman, saya kepada tanah air ini gambaran kepada keimanan. Jadi orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mempertahankan negara, dia telah membuktikan kepada kita dan kepada sejarah dia saya kepada negara dia, dan dia buat. Kita ni duk royak saya tapi tak tahu lagi. Perang lari tak tahu pok kita ni. Nampak semangat, pekocok tu gak lari tu gak perang. Maka ada orang dah tunjuk dah korban jiwa negara, jiwa raga dia untuk mempertahankan negara. Ada hok mati. Sama ada berjuang tu nak jaga negara. Sama ada polis ko, askar ko, orang kesihatan ko, gapo-gapo hok penting dia ada usaha nak jaga negara dia, nak berkhidmat untuk masyarakat. Maka kita sedekah Fatihah pada malam ni untuk puak-puak dia, mudah-mudahan kalau hok mati, hok gapo dia pun Allah Taala beri pahala yang selayaknya bagi puak-puak dia, dan mungkin dengan sebab jasa dia itu Allah Taala ampun dosa dia, Allah Taala masuk ke dia ke dalam syurga dan rahmat Allah Taala. Maka kita baca Fatihah,
hadiah kepada pejuang-pejuang kita. Nah, orang yang berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk menaikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan demi kepentingan dan kesenangan kita sampai sekarang. Kita boleh merdeka, kita boleh makan, boleh minum, boleh gapo, hasil usaha daripada orang-orang tua kita. Maka kita baca Fatihah dengan niat tu Al-Fatihah.